Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mewakili pihak UiTM Cawangan Kedah, kami mengalu-alukan kehadiran pihak Hadis Solution secara online. Okay, dan semua yang berada di BMU pada pagi ini untuk majlis menandatangani MOU secara virtual pada pagi ini. Jadi sebelum kita ke agenda utama, kita mulakan dulu dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Encik Hadis bin Sudin, Ketua Pegawai Eksekutif Hadis Solution Group. Yang berbahagia Prof. Dr. Haji Muhammad Abdullah bin Haji Hamdi, Rektor UiTM Cawangan Kedah. Yang berusaha Dr. Wan Irham Ishak, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Kedah. Timbalan-timbalan rektor dan pengurusan eksekutif yang ada di sini pada hari ini. Juga tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan kita secara live di Facebook. InsyaAllah. Terima kasih semua kerana sudi menyaksikan majlis menandatangani MOU antara Hadis Solution Group dan UiTM secara online pada hari ini. Bagi pihak penganjur UiTM Cawangan Kedah, kami sekali lagi mengalu-alukan kehadiran delegasi Hadis Solution Group secara online di sana. Mereka pihak Hadis Solution Group berada di Menara Etika. Betul, Cik Hadis? Ya, jauh di Kuala Lumpur sana. Semoga keadaan di sana baik-baik saja hendaknya. Dan juga jemputan tak ramailah kita berada di BMU pada hari ini. Kita akan teruskan dengan agenda-agenda untuk MOU kita pada hari ini. Dan sebelum kita ke agenda utama iaitu majlis menandatangani MOU, kami persilakan dahulu Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Abdullah Hamdi, Rektor UiTM Cawangan Kedah untuk menyampaikan kata-kata aluan. Persilakan Prof. Terima kasih saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang berbahagia Encik Hadis bin Sudin, Ketua Pegawai Eksekutif Hadis Solution Group. Yang berusaha Dr. Wan Irham Ishak, di mana Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Kedah. Yang berusaha Dr. Kamarudin, Rektor Akademik UiTM Cawangan Kedah, dan seterusnya rakan-rakan staf UiTM Cawangan Kedah. Terima kasih kepada semua hadirin yang dapat hadir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama sekali marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran dan atas limpah dan kurnianya pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama akan menyaksikan majlis menandatangani suatu perjanjian secara atas talian di antara Hadis Solutions Group Sdn Bhd dan UiTM Cawangan Kedah untuk berkolaborasi demi pembangunan kedua-dua buah organisasi ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih pada Yang Bersama Tuan Hadis bin Sudin selaku Ketua Pegawai Eksekutif Hadis Solution Group yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini menandatangani perjanjian ini. Dan pastinya perjanjian ini ataupun kolaborasi ini akan menghasilkan sesuatu yang positif kepada kedua-dua belah pihak. Terutama sekali bagi pihak UiTM Cawangan Kedah untuk kita merancang dan menggerakkan arah kita mencapai strategi UiTM 2025, iaitu menempatkan universiti ini di pesada dunia untuk bereksplorasi menjadi universiti bertaraf dunia. Tuan-tuan para hadirin yang saya hormati sekalian, Hadis Solution Group Sdn Bhd sebagai rakan strategik UiTM sememangnya sesuatu yang kita rasakan akan memberi banyak manfaat kepada UiTM Cawangan Kedah, terutama sekali kepada staf dan juga kepada pelajar dan bakal graduan UiTM ini.
saya difahamkan dan melalui company profile yang kita dapat dan seterusnya melalui perbincangan yang telah kita lakukan. Kita percaya Hadi Solution adalah satu syarikat atau satu organisasi yang sangat komited dalam memberi peluang dan membuka peluang kepada pelajar-pelajar bakal graduan UiTM untuk menghadapi alam pekerjaan mereka. Saya secara peribadi amat berharap dan akan berbangga kerana Hadi Solution Sdn Bhd sudi berkolaborasi bersama dengan UiTM Cawangan Kedah sebagai rakan strategik ya antara sebuah institusi pendidikan tinggi bersama dengan organisasi yang akan membantu dari segi kerjaya penyelidikan dan juga latihan kepada pelajar dan bakal graduat serta staf UiTM sendiri. Kita juga amat mengharapkan melalui kolaborasi ini ianya akan merancangkan lagi jaringan di antara jaringan industri dan diharapkan melalui jaringan industri ataupun jaringan melalui dua organisasi agensi ini akan menyemarakkan ataupun membuka peluang ya membuka peluang dari aspek penyelidikan, pemindahan ilmu dan juga kerjasama dalam bentuk communities insya-Allah yang dapat dimainkan ataupun dapat dilaksanakan secara kerjasama di antara kedua-dua belah pihak ini. Jadi besarlah harapan saya UiTM Cawangan Kedah akan dapat bersama-sama dengan Hadi Solution Group ini untuk mencapai objektif-objektif yang telah kita gariskan di dalam MOU ini. Di antara objektif-objektif yang telah kita gariskan dalam MOU ini adalah di antaranya kita mengharapkan melalui kerjasama ini ianya dapat memberi peluang ataupun membuka ruang dan peluang kepada kedua-dua belah pihak untuk berkolaborasi di dalam kemungkinan ya di dalam exchange of expertise ya mobility pesara-pesara kita dan juga daripada pihak industri untuk sama-sama menyumbang ke arah penambahbaikan ataupun perbaikan dari segi akademik pelajar dan juga staf itu sendiri. Dan kita juga mengharapkan melalui kolaborasi ini ianya dapat memberi peluang dan ruang kepada para pelajar kita maupun students undergraduate and also postgraduate ya untuk mereka buat penyelidikan ataupun berkongsi pengalaman pembelajaran dan pengajaran. Dan kita juga mengharapkan melalui kolaborasi ini latihan, seminar, kolegium ataupun conference, short courses ya ataupun CDP dapat CPD dapat kita laksanakan bersama untuk kita capai kebaikan kepada kedua-dua belah pihak. Terutama sekali pada peringkat ini kemungkinannya isu-isu ataupun perkara berkaitan dengan micro credential yang dapat kita laksanakan bersama dengan kedua-dua belah pihak ini. Dan kita juga mengharapkan melalui kepakaran yang ada daripada Hadi Solution ya, yang selama ini kita tahu mereka banyak melaksanakan kerja-kerja amal sebagai contohnya dan juga kerja-kerja untuk menambah baik ataupun memberikan added value dari segi peluang-peluang kerjaya kepada graduan kita dan kita harapkan dengan adanya kepakaran ini ianya dapat meningkatkan marketability and employability of our graduates. Pertama sekali pada ketika ini dalam suasana COVID-19 yang melanda negara dan dunia ini kita dengan adanya kolaborasi ini kita mengharapkan segala bantuan untuk kita membantu bakal-bakal graduan ataupun graduan kita menempatkan diri mereka ataupun memulai peluang-peluang untuk mereka mempunyai pekerjaan. Jika tidak pun ya yang terbaiknya dan kita sedia maklum bahawa Hadi Solution juga mempunyai kepakaran dalam meningkatkan keupayaan graduan untuk mereka bekerja sendiri dari segi keusahanan sebagai contohnya dan kemungkinan dengan adanya kepakaran ataupun peluang-peluang yang akan ditunjuk akan digalurkan oleh
hadis solution ini, ianya dapat membantu anak-anak didik kita, bakal-bakal graduan-graduan kita untuk menempatkan diri atau menjadi usahawan, ya, ataupun mempunyai peluang-peluang untuk mendapat second income sebagai contohnya, dan menambahkan pendapatan bagi diri mereka. Dan itulah di antara objektif ataupun harapan kita daripada MOU ini, kerjasama ini, dan kita harapkan semoga kerjasama ini, MOU ini akan dapat memberikan banyak kebaikan kepada kedua-dua belah pihak, terutama sekali kepada para bakal graduan yang akan keluar daripada universiti. Saya yakin dan percaya dan segala usaha dan kerjasama antara kita, UiTM Cabang Kedah bersama dengan Hadis Solution Group ini akan memberi impak besar ke arah pembangunan dan pertumbuhan nilai positif bagi kalangan warga UiTM, dan juga pastinya apa yang kita harapkan daripada kolaborasi ini dan aktiviti program yang akan kita laksanakan nanti akan memberi impak kepada Malaysia itu sendiri, insyaAllah. Dan kita harapkan dan sama-samalah kita berdoa agar kerjasama ini dapat keberkatan, insyaAllah, dan sentiasa diberi petunjuk dan dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah, ya, sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada ketua ataupun pengurus yang menjayakan kolaborasi ini, terutama sekali daripada PM Dr. Mahathir, ya, yang saya rasa telah menggerakkan inisiatif ini. Dan begitu juga saya ingin merakamkan tahniah dan terima kasih kepada unit counselling yang kita ketuai oleh ketua unit counselling kita, Puan Liza, dan pastinya daripada bahagian higher pelajar, Dr. Wan Irham sendiri yang akan mengetuai dan memastikan kolaborasi ini ataupun MOU ini dapat kita jayakan dan kita laksanakan, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof di atas kata-kata aluan yang disampaikan tadi. Sampaikan ucapan. Dipersilakan Tuan Halis. Terima kasih pengisi majlis. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fi sadri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bi tamam fil khair. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah dan ucapan tahniah setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Rektor Profesor Dr. Muhammad Abdullah Hamdi, yang berusia Dr. Wan Irham Ishak, Deputy Rector, yang berbahagia Profesor, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga siswa-siswi yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bersyukur kehadirat ilahi kerana kita dapat juga melaksanakan MOU yang kepada kami lama sangat kita menantikan benda ni. Lama sangat. Okay, so sebelum tu saya nak kenalkan diri saya sedikit lah. Nama diberi Hadis bin Sudin. So, hadis bermakna baharu, ada hari baharu. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya menambahkan saya punya kontak dan kucing, iaitu Tuan Rektor sendiri, Deputy Rektor, yang berusia Cik Liza, yang banyak membantu dalam urusan kita melaksanakan MOU pada pagi ini. So, terima kasih banyak. Cumanya saya kata hadis tadi hari-hari baru. Cumanya saya nak beritahu juga, nak kongsikan di sini bahawa hadis ni di dalam industri kita ni, hadis bin Sudin ni sentiasa berada di nombor 2. Nombor 2 kan. Kenapa? Subhanallah, kita ada sahabat saya ni,
Nama dia Firman. Nama dia Firman. Saya hadir. Jadi maknanya memang sentiasalah saya berada di nombor 2 lah. Okey, baik. Itu berkaitan dengan nama lah. Lepas tu, apa yang saya nak beritahu tadi ialah, maknanya lama, kami menunggu lama untuk menandatangani MOU kita pada kali ini. So, kalau orang kata bunting gajah, maknanya melepasi setahun lebih, barulah kita dapat jumpa pada pagi ini untuk menandatangani MOU yang kami nantikan. Jadi dalam perniagaan, maknanya perkara ini tak bagus. Maknanya perniagaan dia mesti 3 bulan, 4 bulan pun dah kira tak bagus. Maknanya kena bawah 3 bulan. Perniagaan kena buat dengan cara pantas, tak boleh lama-lama. Jadi ini satu perkara yang kita kena pelajari dan yang kita kena ubah. Jadi kita kena hijrahkan mula daripada sekarang mungkin. Tindakan kita kena dibuat dengan pantas yang boleh. Berkaitan dengan kita punya pandemik COVID-19, sebenarnya banyak pengajaran yang kita belajar sebenarnya daripada pandemik COVID-19. Terutamanya macam yang kita sedang berlangsung sekarang ni, kita punya online virtual signing ceremony ni, maknanya kita buat online ni, maknanya benda yang baru kepada kami. Jadi maknanya alhamdulillah dengan adanya COVID-19 ni kita belajar benda yang baru. Jadi maknanya di hadapan kita nanti sebenarnya macam-macam lagi benda baru yang kita nak pelajari dan belajar. Terutamanya kepada siswa-siswi, maknanya benda ni kena bersedia. Di mana pandemik COVID-19 ni memberi satu isyarat pada kita, di depan kita semuanya adalah perkara yang tidak pasti. Semuanya benda tu adalah volatility, semuanya adalah uncertainty, macam-macam perkara semuanya akan menjadi kompleks. Benda tu simple sepatutnya, tetapi dia akan menjadi kompleks oleh kerana benda ni. Jadi kita kena berjaga-jaga dengan benda ni. Selain daripada di depan kita semuanya benda-benda yang di luar jangkaan. Jadi kita kena sentiasa berjaga-jaga. Jadi saya ambil kesempatan juga kena jaga diri masing-masing sebab biasanya dulu-dulu orang tua kata apa? Kita kena berhati-hati dengan musuh dalam selimut. Jadi sekarang kita nampak sebenarnya waris ni adalah musuh dalam selimut kita. Itu yang kita kena berjaga-jaga. Saya ingatkan diri saya jugalah kena berjaga-jaga dengan perkara ini. Baik, dalam masa yang singkat ni mungkin saya nak kongsi sedikit saja pada tuan-tuan dan juga siswa-siswi sebab hasrat hadis solution sebenarnya telah pun disampaikan oleh Tuan Rektor kita, apa yang kita hajati, apa yang kita nak kerjasama yang kita mahu buat, semua itu telah disampaikan oleh Tuan Rektor. Jadi saya ambil peluang ni untuk berkongsi sedikit perkara penting yang mungkin kita belajar daripada perkara ni lah. So yang pertama sekali adalah berkaitan dengan Pareto law dan juga nature law. Okay, kita pergi pada yang nature law dulu. Biasanya dalam kehidupan kita ni, Allah jadikan semua perkara ni dia pasang-sepasang. So maknanya kalau dia bagi kita penyakit COVID-19, ada ubat dia. Jadi kita kena cari ubat. Maknanya dia ada bagi penyakit, ada ubat dia. Kalau kita kata sepasang apa lagi? Yang kurus, gemuk. Tinggi, rendah. Tapi yang ni yang saya nak tekankan kat sini ialah kaya. Lawan dia apa? Dia bukan miskin. Miskin itu adalah pilihan. Miskin itu adalah pilihan. Sebab lawan kepada kaya adalah kecukupan. Allah beri semua kecukupan kepada kita. Jadi sebab tu kita kena berusaha sebab kekayaan tu sangat abundant. Kekayaan tu abundant, maknanya kita lah kena merebut kekayaan tu. Jadi kalau miskin tu satu masalah yang kita kena keluar daripada mumpung kemiskinan. Sebab saya ingat lagi, saya punya guru beritahu saya, dia kata, kalau kita miskin, sayalah, contohnya kita contoh saya ni, katalah saya miskin, bukan salah ibu ayah saya. Saya miskin bukan salah ibu ayah saya. Tetapi kalau anak saya miskin, salah saya. Kalau anak saya miskin, salah saya. Jadi apa yang saya nak bawa kat sini, ialah ke depan kita mestilah menjadi orang yang mempunyai first class mindset. First class mindset maknanya sentiasa dia akan berfikiran diri dia
dan juga anak dia, cucu dia, next generation. Ya, itu perkara-perkara begini yang kita nak bawakan, kongsikan ke dalam UiTM. UiTM kepada saya sangat sentimental value. Sentimental value UiTM ni kepada saya. Sebenarnya saya alumni. Okey, baik. Balik pada topik tadi, Parato Law ni di mana dia sentiasa sebut 20%, 80%. 20% orang kaya ni yang memberi pekerjaan kepada 80% pekerja-pekerja ni tadi. Maknanya dia punya, kalau kita tengok kalau koloni serangga ni, maknanya dia ada dia punya king, queen, lepas tu ada dia punya tentera pekerja kan. Jadi itu semua Parato Law di mana Allah jadikan benda ni keadaan dia memang begitu. Cuma yang saya sedih ialah kita ni, kaum kita, bangsa kita, orang agama kita ni, kita masuk yang dalam 80 tu. Itu yang kita kena pindah tu, ubahkan mulai dari sekarang dan ke depan. Ya? Jadi kalau kita boleh buat sekarang dan ke depan, saya sangat yakin dalam masa 5 ke 10 tahun akan datang, sebab siswa-siswi ini kena ingat, maknanya mereka ni adalah tiang negara, maknanya mereka kena fikirkan sekarang. Maksud saya, bila saya kata fikir tu, kena fikirkan perniagaan apa nak buat, bukan nak kerja apa saya nanti suatu hari nanti. Bukan. Kenapa? Sebenarnya 9/10 rezeki adalah dalam perniagaan. Jadi apa yang berlaku pada keadaan pada hari ini terbalik. Balik. Jadi salah siapa sekarang? Salah siapa? Jadi ini yang kita nak perbetulkan, maknanya segala-galanya itu berpunca daripada mindset. Kita kena betulkan mindset. So, jadi Parato Law tu maknanya benda yang tidak boleh diubah, tetapi kita kena membuat sesuatu supaya kita kena buat satu rancangan supaya kita tidak termasuk yang dalam 80. Kita kena pastikan, rancangkan supaya kita berada yang ada 20 yang mengambil orang bekerja. Dengan kata lain, kita kena berniaga lah. Maknanya daripada kecil-kecilan pun tak apa. Sebenarnya alhamdulillah, saya bersyukur sebenarnya dengan adanya UiTM, adanya MARA, saya sangat bersyukur sebab telah ramai, kita ada ramai diplomatik, kita pegawai tinggi yang besar-besar, menteri semua, ramai daripada orang Melayu, putra kita, alhamdulillah saya syukur. Tetapi tak cukup besar, tak cukup ramai. Ya, mungkin kita kata kita seorang doktor, tapi anak kita bagaimana? Cucu kita nanti macam mana? Jadi kat sini juga saya sangat sedih sebab tak ramai. Jadi tanggungjawab kita sekarang ke depan adalah meramaikan bilangan usahawan yang berjaya. Usahawan yang berjaya. Bukan kita tak ada usahawan, bukan kita tak ada SME yang berjaya, ada. Alhamdulillah. Tapi tak cukup besar, tak cukup ramai. Dan rupanya pandemik COVID-19 ini telah memberikan telah membongkar satu rahsia di mana saya dapati perniagaan mereka rata-rata survival. Maksud saya maknanya cukup makan. Dia ada perniagaan tetapi cukup makan. Kat mana silap dia sekarang? Di mana silap? So, jadi ini yang kita nak perbetulkan, perbaiki daripada sekarang dan ke depan. Sebab bidang ini adalah bidang yang kami pakar dalam bidang ini. Jadi ini yang kita nak perbetulkan, di mana pengetahuan, kemahiran kewangan itu sangat penting dalam kehidupan. Sangat penting dalam kehidupan. Tak kira lah siapa mereka. Mereka doktor ke, dia pilot ke, dia ahli perniagaan sekalipun, dia mesti mempunyai kemahiran dalam urusan kewangan dia. Dia mesti pakar urusan kewangan dia. Kalau tidak, sebab saya ada membuat kajian, billionaire di US satu masa dulu, antara billionaire yang nombor 1, nombor 2 di US jatuh muflis. Kenapa? Dia tidak pandai menguruskan kewangan dia. Jadi maknanya sekarang ni ke depan, apa yang kita nak kongsikan
bersama dengan siswa-siswi dengan komuniti universiti Parlimen ITM adalah kemahiran menggunakan kewangan supaya kita tidak terjebak dalam kelompok gaji yang kecil. Kelompok gaji yang kecil ni kita kena keluar dari situ. Maknanya harapan kami, sebenarnya in fact mission kami sebenarnya ialah yang pertama sekali, satu keluarga mesti ada satu orang financial technopreneur. Satu keluarga, itu mission kami ya. Satu keluarga dia mesti ada salah seorang tu, dia mestilah financial technopreneur. Kalau dia tak ada financial technopreneur, dia hanya usahawan pun okey jugalah. Tapi kalau boleh dia ada financial technopreneur. Sebab perniagaan ni dia kena ditambahkan. Maknanya dia boleh, walaupun dia ahli perniagaan sudah berjaya, dia boleh menambahkan perniagaan baru dengan mempunyai kemahiran dia ni. Kalau dia tak nak buat, mungkin dia beri pada dia punya business partner dan mana. Maknanya benda ni yang penting dalam perniagaan tu. So ini nak pastikan perniagaan mereka itu akan menjadi satu perniagaan yang sustain. Kenapa kita kena buat perubahan sekarang? Sebab kita tengok satu masa dulu memang kita ni champion, ahli perniagaan yang berjaya. Siapa yang tak kenal Tanah Melayu dulu? Semua berdagang di Tanah Melayu. Kan? Kita adalah pendekar, kita adalah armada, kita adalah pelaut yang hebat. Jadi ini yang kita nak kembalikan dengan membetulkan mindset siswa-siswi ini. Kenapa saya berkata begitu? Kerana satu fakta yang bila kita kena fakta tak diubah lah kan. Fakta tu tetap fakta. Jadi maknanya kita kena usahakan untuk perbaiki keadaan tu. Maksud saya begini ya. 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, gaji saya dengan gaji sekarang sama. Tak kena kan? Betul kan? Jadi bermakna apa yang berlaku sekarang ialah kita punya anak-anak muda kita dia dalam keadaan yang survival. Maknanya dia punya cost of living very high. Gaji kecil. Tapi dia nak menampung kos hidup yang sangat tinggi. Setuju tak? Tak kena kan? Ada yang tak kena di situ. Jadi kita boleh ubah ke benda ni? Saya dah buat kajian, tak boleh ubah keadaan itu. Sebab dalam perniagaan, majikan sentiasa nak dapat untung. Jadi bila dia panggil interview, kita punya fresh graduate masuk interview, majikan akan lihat siapa yang menawarkan gaji paling rendah. Faham tak maksud saya? Jadi ada yang kandidat ni datang dia letak gaji RM2,000, ada yang letak gaji RM3,000, ada yang letak gaji RM1,800. Jadi sebagai majikan dia akan ambil kandidat yang mana? Sebab kita kena balik pada objektifnya nak untung kan, mesti dia ambil kandidat yang meletakkan harga gaji itu paling rendah. Jadi maknanya ini bukan perkara yang tidak boleh diubah. Jadi apa yang kita kena buat sekarang ialah yang kita nak terapkan kepada siswa-siswi komuniti universiti sebenarnya ialah dual income. Apa dia? Dual income. Jadi sekarang telah tiba masanya masing-masing kena bersedia dengan dual income ataupun lebih income pun tak apa. Dual income ataupun lebih income. Jadi maknanya kalau berlaku masalah, sebenarnya diselesaikan masalah ni yang semasa ni lah, iaitu COVID-19 ni. Ramai orang tak makan. Kat luar sana, kesian kan? Okey, baik. Dan seterusnya, rata-rata umur populasi kita dalam negara kita, warga negara kita ni, umur untuk yang perempuan ni boleh sampai hingga 82 tahun. Umur. Yang lelaki boleh survive hingga umur 72 tahun. Ini majoriti majoriti. Majoriti dia keadaan itu. Jadi pada umur yang itu biasanya mereka ni kalau di Malaysia ni dia bersara kan. Jadi perkara ini fakta yang kita kena lihat juga, perhatikan juga. Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang. Kali pertama dia perang umur dia 60 tahun. 60 tahun pergi berperang. Jadi macam mana?
Yang kita waktu tu nak pencen. Jadi ini juga perkara yang kena dipikir-fikirkan. Dan siapa kenal Colonel Sanders? Dia mulakan perniagaan dia umur dia 60 tahun. Dia dah tak ada dah. Tetapi dia punya empire perniagaan dia satu dunia. Jadi bermakna benda ni kekayaan dia diwarisi oleh keluarga dia. Diwarisi oleh keluarga dia. Ini yang kita nak cuba mulakan. Buat perniagaan kecil-kecilan sekarang. Buat dua income. Tetapi nanti anak-anak cucu kita akan sambung perniagaan tu. Jadi ini yang dan kita nak bawa kepada siswa-siswi kita di UiTM. Dan mungkin yang akhir sekali daripada saya, ini satu kajian. Kajian ni dibuat kajian ni kajian lama tapi masih boleh diguna pakai. Kajian ni dibuat di Harvard University. Okay, dalam kajian ni dia dibuat kajian ni pada tahun 1960. So dikumpulkan sekumpulan anak-anak muda yang berusia 25 tahun. Jadi 25 tahun kemudian tahun 1985 dibuat kajian balik daripada data yang ada, dibuat kajian balik apa yang berlaku daripada 100 orang yang dibuat kajian tadi. 1% kaya raya. 4% kaya. 1% kaya raya, 4% kaya, 15% meninggal. Maknanya pada umur 50 tu dah meninggal. Kemudian 60% bekerja semula. Maknanya dia dah bersara, dia masuk cari kerja, dia ada kerja dia buat untuk menyara kehidupan seharian mereka. Dan yang baki dia tadi, berapa baki dia tadi? 20%. Dia ni bergantung kepada anak ataupun bergantung pada kerajaan, maknanya welfare. Jadi kat situ data tu menunjukkan dalam kehidupan kita ni kita perlulah merancangkan kehidupan kita ni. Sebab kalau kita tak rancang, maknanya kita merancang untuk gagal. Jadi surely lah kalau kita tak plan, kita akan landed di mana-mana satu pun daripada 5 kategori tadi. Kan? Ada 5 tadi saya sebut tadi kan. Kalau kita tak plan, kita akan jatuh pada salah satu kategori tadi. Itu yang kita kena jaga. Jadi kalau kita merancang, insyaAllah kita akan landed pada yang 1% ataupun yang 4%. InsyaAllah. Jadi itu yang saya idamkan, saya hasratkan. Maknanya saya ni dah tua. Maknanya saya bila membuat syarahan, saya suka siswa-siswi panggil saya ayahanda. So harapan saya maknanya siswa-siswi kita berjaya sebab di depan kita sangat mencabar, Jadi bila apa yang kita nak buat dalam keadaan sebegini ialah kita kena bekerjasama. Jadi itulah yang kita mengadakan kita punya MOU ni, tujuannya adalah untuk bekerjasama untuk manfaat bersama. Apa yang kita kena buat ke depan supaya anak cucu kita, bangsa kita jadi bangsa yang disegani, ditakuti dan menjadi cemerlang, terbilang di mata dunia. Jadi masa dia dah sekarang. Kalau kita tak buat, sangat rugi. Jadi masa dia sekarang. Dalam perniagaan, sekarang ni bila berlakunya pandemik COVID-19, perniagaan tu sekarang ni kita seolah-olah kita bermula dalam satu fresh new field, ground field yang serupa tau sekarang ni. Jadi maknanya kita kena gerak pantas. Yang baik sebenarnya daripada Allah, yang tak baik itu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf, minta ampun kepada Allah juga. Saya sudahi dengan bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sempat juga berpesan banyak information tentang pengurusan keuangan, financial management, dual income dan sebagainya, dan sempat juga explain mana datang nama hadis tu. Agaknya tuan tahu, kami pun wondering agaknya, unik nama tu.
Terima kasih Tuan Hadis. Dan seterusnya kita akan teruskan kepada agenda utama kita pada hari ini, iaitu majlis menandatangani Memorandum Persefahaman ataupun MOU antara UiTM dengan Hadis Solution Group. Jadi kita persilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Abdullah Hamdi bagi mewakili UiTM dan UiTM Cerawang Kedah, manakala Hadis Solution Group akan diwakili oleh Yang Berbahagia Tuan Hadis bin Sudin sendiri. Kita tengah sekarang. Ya, silakan. Dan kita akan menandatangani 2 dokumen. Okay, satu di UiTM Cawangan Kedah ini sendiri. Okay, yang akan ditandatangani oleh Profesor Dr. Muhammad Abdullah Hamdi. Dan juga satu lagi di Menara Etika di Kuala Lumpur sana yang akan ditandatangani oleh Tuan Hadis bin Sudin. Dan selaku saksi di UiTM Cawangan Kedah, kita ada Yang Berbahagia Dr. Wan Irham Ishak. Okey, kami di Cawangan Kedah sempurna sudah tanda tangannya. Bagaimana dengan Cik Adis? Okey, itu dia. Okey, jadi kita jemput untuk sesi fotografi. Okey, kita jemput juga yang turut berada di sini. Tim Laboratory Halal Akademik, Dr. Kamarudin Osman, juga Dr. Mazli Ismail, juga Puan Nur Azliza selaku pengurus majlis MOU kita pada hari ini. Kita jemput untuk ambil gambar bersama-sama. Juga Encik Hadis di situ. Encik Hadis tak boleh ramai-ramai sebab Encik Hadis di KL dia PKP. Kami PKPB, kami ada 30% kaki tangan ni pejabat. Okey, kita ambil gambar dan kita akan screenshot. Nanti kita akan samakan. Ya, terima kasih Encik Hadis. Daniel sakit perut. Okey. Okey, terima kasih daripada kedua-dua pihak. Okey, terima kasih Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Abdullah Hamdi dan juga semua tamu jemputan. Terima kasih juga kepada Tuan Hadis bin Sudin. Dan insya-Allah nanti dokumen itu kita akan sampaikan secara postage ke macam mana kita akan tengok nanti. Kita akan pastikan semua dokumen-dokumen akan sampai kepada penerimanya. Maka berakhirlah sudah majlis menandatangani MOU antara UiTM dan juga Hadis Solution Group. Adalah diharapkan dengan simbolik menandatangani memorandum ini semakin banyak usaha kolaborasi yang dapat dijalankan antara UiTM Kedah khususnya dengan Hadis Solution Group selepas ini insya-Allah. So bagi pihak penganjur, kami di sini mengalungkan ucapan ribuan terima kasih kepada Cik Hadis sendiri dan juga semua yang menonton live kami di FB kerana sudi menyaksikan majlis MOU pada hari ini secara live. InsyaAllah selepas ni semua majlis juga akan turut diadakan secara live lah. Okay, bagi pihak penganjur, sekali lagi kami mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan dari segi teknikal ke apa benda sepanjang majlis ini berlangsung secara online. Jadi terima kasih, semoga kita berjumpa lagi secara online juga untuk insya-Allah banyak lagi MOU dan juga kolaborasi yang akan dijalankan bersama dengan pihak Hadis Solution Group. Terima kasih banyak-banyak Cik Hadis, terima kasih kepada semua yang berada di sini. Terima kasih.